Video ni akan bincangkan soalan simulasi 3, kertas 1 bahagian A sahaja. Okey, kita tengok terus soalan nombor 1, tajuk fungsi. Okey, apa dia tajuk fungsi ni? Yang first one, okey, dia kata rajah 1 menunjukkan set P dan set Q. Okey. Nyatakan, okey, yang first A1 adalah julat. Julat yang mana satu? Yang belah sini ya. Ini adalah julat. Okey. So bila julat, kita kena tulis jawapan dalam bentuk notasi set. Set notasi. 0, 1, 16. Okey. Yang mana yang ada objek. Ini 0, 1, 16. So yang kedua, jenis hubungan. Kita ada 4 jenis hubungan. 1 kepada 1, 1 kepada banyak, banyak kepada 1, banyak kepada banyak. So untuk soalan ini, kamu tengok dekat sini ya. Cikgu besarkan sikit nak bagi nampak. Okey, kamu tengok sini. Negatif 1 dan 1 ni, dia pergi ke 1. Okey, so 2 ni kita anggap sebagai banyak. So ini hubungan dia adalah banyak kepada 1. Okey, banyak kepada 1. Okey, next one. Okey, soalan B tak ada kena-mengena dengan soalan A. Okey, diberi bahawa fungsi. Okey, cikgu suka tukar dalam bentuk macam ni lah. Fx sama dengan 9x tolak 2. So, bila soalan pertama dia nak image bagi 4. So, 4 ni adalah objek. Image bagi 4. So, 4 tu objek. Objek ni adalah X. So, sebenarnya soalan yang pertama tu nak F4. Okay. So, gantikan X dengan 4. Terus dapat jawapannya 34. Okay. Next one. Dia nak objek bagi 16. So, bila objek bagi 16, 16 ni adalah image. Dia pasangan dia objek dan image. Jadi, soalan kedua ni sebenarnya dia tulis kita nak objek. So, objek tu adalah X. Hasilnya 16. Hasil tu adalah image. So, apa dia Fx? 9x tolak 2 sama dengan 16. Okay, so kamu susun-susun sahaja cari nilai X. So, X itu adalah objek. Bila soalan nak objek ni maksudnya nak X lah. So, X kita adalah 2. Okay, next one. Soalan yang kedua. Okay, soalan kedua. Masih lagi tajuk fungsi. Kita ada 2 fungsi. Cikgu memang suka tukar dalam bentuk macam ni lah cara tulis fungsi. Fx sama dengan x per 4 tolak 3. And then lagi satu gfx. Ini adalah fungsi gubahan. Gfx adalah x per 2 tolak 7. So kalau kamu tengok fungsi gubahan ni melibatkan g dan f. Okay, jadi kita kena ada satu lagi fungsi iaitu g. Itu sebab soalan B itu adalah mencari g. Okay, soalan A. Soalan A dia nak f kuasa negatif 1 ni maksudnya songsang. Okay, bila nak cari fungsi songsang untuk f, yang paling mudah kita buat ayat yang pertama, let y. Boleh letak apa-apa huruf kecuali x. So, ambil fungsi f yang asal tu, x per 4 tolak 3. So, sekarang ni tugas kamu susun bahagi x sebagai perkara rumus. So, saya pindahkan tolak 3, sini dapat y tambah 3 sama dengan x per 4. So, kita nak x saja 4 bawa ni atas. Okay, kita tembak di kedua-dua tempat. So, 4y tambah 12 sama dengan x. Jadi, fungsi songsang, f songsang x adalah 4. Y ganti balik dengan x tambah 12. Okay, itu sahaja. Okay, untuk soalan B. Okay, nak cari fungsi G. Okay, tengok fungsi gubahan. Gfx sama dengan x per 2 tolak 7. Bila fungsi gubahan, cara nak senang ingat, nak buat fungsi belakang masuk depan. Belakang masuk depan. So, kalau kita tak tahu depan tu apa, G tu kita tak ada, kita kena songsangkan F songsang. Kebetulan kita dah songsang dah.
Okay, yang songsang ni, F songsang kita masuk dalam ni. Okay, so dia akan dapat Gx adalah, X tu gantikan dengan fungsi songsang yang belakang per 2 tolak 7. So, cikgu gantikan kat situ 4x tambah 12. So, bolehlah kita selesaikan. So, Gx sama dengan 4x bahagi 2, 2x, 12 bahagi 2, 6 tolak 7. So, Gx adalah 2x tolak 1. Okay, tu untuk soalan B. Okay, soalan C. Dia nak GF songsang 2. Okay, soalan C nak GF songsang 2. Ini pun fungsi gubahan tapi kita dah tahu dia punya objek dia apa nilai dia. Okay, nilai objek tu kita ada. So, mula daripada belakang. Bila gubahan kita mula daripada belakang. So, F songsang 2 maksudnya cari fungsi F songsang. Kita ada dah 4x tambah 12. So, 4x tambah 12. Okay. Tapi X yang pertama adalah 2. So, kita gantikan G 4. X adalah 2 tambah 12. So, dapatlah 4 kali 2, 8 tambah 12, 20. Cari pula G 20. So, G, apa fungsi G dekat sini? 2. X tolak 1. So, yang X ni ganti nilai X. Nilai objek. So, dapatlah 39. Okay, itu untuk soalan nombor 2. Okay, next one. Kita tengok soalan nombor 3. Sebenarnya 3 ni ada B sekali ya. Soalan B tu ada ralat sikit. So, yang tu kira bonus lah. Okay, kita jawab soalan A sahaja. Okay, rajah menunjukkan fungsi G memetakan G ni A kepada B. Okay, A pergi B. So, bila A pergi B, A ni adalah objek. So, objek tu adalah X. Okay. Ini adalah image. Dalam yang masa sama, ini juga adalah objek. Tapi image-nya adalah 3. Ini image dia. Okay. So, dia bagi Gx. Fungsi Gx ni adalah 3x tolak 1. Okay. Lepas tu fungsi yang ke belakang ni, yang ni lah panjang sikit. Okay. Soalan A. Jika seorang murid menulis P sama dengan 10. Maksudnya, dia tulis kat sini image-nya adalah 10. Betul ke salah? Kalau kamu terus buat jawapan betul ke salah, katalah tulis salah. Tapi tak bagi sebab yang betul, pun kita tak terima. Okay, macam mana kita nak tahu betul ke salah? So, kita dah tahu dah objek dia, X dia adalah 3. So, kita gantikan dalam fungsi G. So, cikgu cuba gantikan G objeknya 3. So, apa hasilnya? So, 3, X kita 3 tolak 1. So, 3 kali 3, 9 tolak 1, 8. So, sepatutnya P ini adalah 8, bukan 10. Jadi, 8 tak sama dengan 10. Maka, jawapannya adalah salah. Okey, tu sahaja. Tu je cara nak buat. Okey, next one. Soalan nombor 4. Kita tengok tajuk apa nombor 4 ni. Okey, Datuk Aisyah membeli kereta SUV Proton X70 dengan harga 112,000. So, cikgu tulis dulu 112,000 pada tahun 2020. Okey, lepas tu dia menyusut dengan kadar tetap X% tahun. Ni bila macam ni soalan jajang ni ya. Jika keretanya bernilai 98,100 lepas 2 tahun. Maksudnya 2021 kita tak tahu berapa. 2022. Harga kereta tu menjadi 98,100. So, soalan nak tahu berapa banyak dia menyusut. Okay, berapa banyak dia menyusut. So, daripada sini, ini bila peratus ni janjang geometri lah. Jadi, kita anggap A kita adalah 112,000 harga awal. Okay, harga tahun pertama. Nisbah dia kita tak tahu berapa. Okay, nisbah tak tahu berapa. 98,100 ni adalah tahun yang ketiga. Mana cikgu tahu tahun ketiga? Sini adalah T3. 1, 2, 3. So, tengok balik formula janjang geometri. Formula bagi iaitu yang ini. Nanti kamu cek balik.
Okay. So A kita 112,000. Nisbah dia kita tak tahu, cikgu tulis R dulu. N tolak 1, 3 tolak 1, 2. Hasilnya 98,100. Kita cari nisbah dia dulu. Okay. So cikgu pindah yang ni ke belakang. So dapatlah R kuasa 2. Bila pindah ke belakang, tekanlah mana kalkulator cikgu. Okay, kamu tekan 98,100 bahagi dengan 112,000. So dapat 0.875 something tu. Okay, 0.875. Ambil lah berapa angka berti kata cikgu ambil. 4. Okay, 4 angka berti. So kita nak 8759. Bila bundar tu 8759. Okay, kita nak R sahaja. So punca kuasa, cikgu tak padam jawapan tadi. Cikgu terus tekan punca kuasa answer. So jawapan dia 0.9359. Okay, 0.9359. Maksudnya, okay, bila dia kata menyusut peratus dalam bentuk peratus, ini nilai kereta tu. So kalau kita buat ni maksudnya kali dengan 100. So dapatlah 93.59%. Okay, jadi berapa banyak dia menyusut? Ni harga kereta tu lah bila setelah menyusut. So peratus yang asal 100 tolak dengan 93.59. So kita dapatlah nilai dia berapa banyak dia menyusut. 6.41%. Okay. Ni tajuk janjang. Okay, next one. Nombor 5. Pun tajuk janjang. Okay, yang ini ramai yang sebenarnya boleh betul tapi tak tahu cara nak explain. Okay, soalan nombor 5 ni. Dia bagi janjangnya adalah 7, 21, 6, 3, 1, 8, 9. Dia suruh tentukan janjang geometri atau tak. Okay, ada yang dia buat tolak macam ni, 21 tolak 7. Contoh 21 tolak 7. Ini yang majoriti jawab 21 tolak 7 dia kira dapat berapa. And then 6, 3 tolak 21 dapat berapa. So dia bagi alasan bila tolak tak sama maka dia janjang geometri. Yang salah ya. Tak boleh bagi alasan macam tu. So soalan dah mention janjang geometri atau tak. So bila janjang geometri, yang penting nisbah dia sama. Dia ada perkataan nisbah sepunya. Okay, ataupun R lah. Okay. So macam mana nak buat? Kita cari nisbah yang pertama. 21 nisbah tu bahagi. Bahagi 7. Dapat 3. Nisbah yang kedua. 63 bahagi 21 pun dapat 3. Kalau nak buat nisbah ketiga pun boleh. 189 bahagi 63. Dapat 3 juga. So bila nisbahnya semua sama, R1 sama dengan R2 sama dengan R3, maka dia adalah janjang geometri. Okay, tak boleh bagi alasan sebab bila tolak tak sama. Itu bukan ayat dalam bentuk terms matematik ya. Okay, so bila kamu first salah tu second pun jadi salah lah. Yang kedua. So senang je sebenarnya kedua ni. Yang kedua dia nak cari sebutan ke-6. So ke-6. Sebutan guna version English T6. So formula dia A R kuasa 5. So A sebutan pertama 7. R adalah nisbah. Nisbah kita tadi 3 kuasa 5. Yang ini pun ada pelajar dah tulis betul tapi mungkin salah tekan kalkulator. Macam mana nak tekan kalkulator? 7 buat kurungan 3 tutup kurungan kuasa 5. Okey, 1701. Ikut cara tulis tu lah. Okey, next one dia nak hasil tambah. Tengok version English sum of. So S6. Okey, apa formula S6? A R kuasa N tolak 1 per R tolak 1. So nanti kamu semak formula dia. A dia adalah 7. Nisbah dia adalah 3 kuasa. 3 kuasa per 6 tolak 1 per 7 tolak 1. 7. Nisbah tolak 1. So 3 tolak 1.
Okey, yang ini nak tekan kalkulator macam mana? Kalau tak cekap, kira satu-satu. So, yang bawah ni kita boleh kira terus. 3 tolak 1, 2. Yang di atas, cara nak tekan kalkulator, okey, buat macam ni. 7, buat kurungan. 3 kuasa 6. Okey, lepas tu tolak 1, tutup kurungan. Sama dengan. So, 5096. Okey, lepas tu bahagilah dengan 2. So, berapa bahagi 2? Bahagi 2. So, dapatlah 2548. Okey. So, selesai soalan nombor 5. Kita tengok soalan nombor 6. Okey, yang ni tajuk log. Okey, tajuk log. So, soalan nombor 6 ni, sebab asalnya dia tulis macam ni. A sama dengan bentuk, belum bentuk log. Saya tulis dalam bentuk indeks. Tapi soalan semua log. So yang ni cikgu bawa ni atas dulu. So A sama dengan, bila bawa ni atas, X kuasa jadi negatif. Cara nak tukar indeks kepada log. Okay. Yang ini adalah asas. So dia akan jadi log X. Bila log yang kecil tu jadi asas. Okay. Log X apa? A. Sama dengan negatif 4. Okey. Yang ini tukar jadi log, ini hasilnya. So, soalan A nak log XA. So, terus dapat jawapan negatif 4. Okey. Terus dapat jawapan. Okey, soalan B. 8 log AX. Okey, soalan B 8 log AX. So, asas dia tak sama. Ni A. Yang ni X. So, kena tukar dulu. Cara nak tukar. 8 tak payah kacau. Okay. Kita nak log X juga. So, log X per log X. Apa nak letak kat atas ni? X. Kat bawah A. Okay. Asas tu letak kat bawah. So, 8. Log X. Dua-dua benda yang sama. Ni benda yang sama adalah 1. Per log XA. Apa log XA tadi? Negatif 4. So, dapatlah jawapannya negatif 2. Untuk C. Okay, C. Log A. 1 per X kuasa 4. Okay, sama. Cikgu bawa dulu ni atas. Okay, cikgu bawa dulu ni atas. So, dia akan jadi log A X kuasa negatif 4. Okay, kuasa ni bawa ke depan. Guna lampu Doraemon. So, dia jadi negatif 4 log AX. Okay, sampai situ. Tak sama. A. Kita nak guna X juga. Sebab bila dah convert dia jadi X. Negatif 4. Tukar jadi X. Log X per log X. Atas adalah X, bawah adalah A. Okay, so kita gantikan dia negatif 4. Log XX 1. Log XA negatif 4. So jawapan akhir adalah 1. Okay. So next one. Soalan nombor 7. Okay, ni tajuk cert. Tajuk barulah. Okay, tajuk baru. Kita tak tahu lagi format keluarnya macam mana. Okay, bila tajuk cert macam ni, kita kena hapuskan cert tu. So, kita akan kuasa 2 kan dia. Bila kuasa 2 belah sini pun kena kuasa 2. Yang salah tu, yang cuba buat, okay, ada idea. Dia tahu kuasa 2 tapi dia buat kuasa 2 macam ni, kuasa 2 macam ni. Yang tu salah. Sebab, kenapa dia salah? Okay, sebab belah kiri ni dikira satu ungkapan. So, kena kuasa 2 dia sekali. Kena kuasa 2 kan dia sekali. Okay, dia berada dalam satu kumpulan yang sama. Okay, memang complicated sikit kita nak buat. Okay, so dia akan jadi macam ni lah. Punca kuasa 2X tolak 1 tolak X tambah 3 2 kali. Memang dia complicated sikit lah yang tu. Tapi itulah caranya. So yang sebelah ni 1 kuasa 2 tak ada masalah. 1 juga. Okay. So macam mana nak kembang? Yang ni lah nak kena hati-hati ni. Yang ini kali dengan yang ni. So benda yang sama. Okay. 2X tolak 1. So kita boleh hapuskan dia punya cert. So bila hapus cert,
tinggallah 2x tolak 1. Cikgu buat kurungan. Sebab dia ungkapan, takut lagi salah kembang lah ya. Okay, next one, 2x tolak 1 ni kena kali dengan yang ni. Belakang tu, x tambah 3 tak sama. Okay, yang ni tak sama dengan ni. So, kena salin balik. Depan tu ada tolak. So, tolak 2x tolak 1. Ni cara salin balik ya. Next one, yang sini pula. Sama. Okay, so cikgu nak bagi dia sama macam sebelum ni. Cikgu susun macam ni lah. Tolak 2x tolak 1. X tambah 3. So, yang ini dengan yang ni sama. So, bila sama, saat lagi kita boleh combinekan dia. Okay, boleh combinekan dia. Next one. Yang ini kali dengan yang ni. So, negatif kali negatif, positif. So, sama, X tambah 3. Set boleh terhapus sebab dia ungkapan. Cikgu buat kurungan. Okay. So, apa jadi kat sini? Okay. Ni akan jadi 2X tambah X akan dapat 3X. Negatif 1 tambah 3 tambah 2. Yang ini benda yang sama. Okay, ada dua benda yang sama. So, tolak. Set 2x tolak 1. Set x tambah 3. Hasilnya adalah 1. Okay, so sekarang ni yang tak ada set ni cikgu pindah yang ni belah sini. Yang ini dia akan dapat negatif 2x tolak 1. X tambah 3. So, bila pindah 3x jadi negatif 3x. 2 pindah jadi tolak 2. So, 1 tolak 2 negatif 1. Cikgu bahagi semua dengan negatif 1. Supaya sini positif, positif, positif. So, dapatlah 2x tolak 1. Semua positif. Sebab bila ada negatif ni dia ada masalah sikit. Okay. Oh sorry. Kat sini ada 2. Cikgu tertinggal 2 kat sini. Patutlah rasa macam pelik je kan. Apa yang tertinggal 2 kat sini? Tolak 2. Sebab dia ada 2 benda yang sama. So sini pun tolak 2. Sini ada 2. Okay. Next one. Masih ada set. So kita nak hapuskan set. Okay. So yang ini dikira sebagai satu sebutan. Sebab dia tak ada operasi tambah atau tolak di tengah-tengah. Kalau macam yang asal ni tadi. Ada operasi tolak. So ini ungkapan. So yang ini dianggap satu sebutan. So bila kita kuasa 2 kan. Kita boleh kuasa 2kan dia sekali. Boleh kuasa 2kan dia sekali. So jangan lupa belah sini pun kena kuasa 2. Okay. Yang ni memang complicated. So tu sebab soalannya pendek je. Tapi markahnya sampai 5. Okay. So kita nak selesaikan dia. Macam ni 2 kena kuasa 2. 4. Yang ini kuasa 2. So set tu boleh hapus. 2x tolak 1. Yang ini pun jadi x tambah 3. Dah tak ada set. Okay. So yang ini kita kembang siap-siap. Dia akan dapat 9x kuasa 2 tambah 6x tambah 1. Okay. So yang belah kiri ni kena kembang yang ini dahulu baru kali 4. Okay. Kita kembang yang tu dulu. So dia akan dapat 2x kuasa 2 ni kali ni. 2x kali 3 6x tolak x tambah 5x tolak 3. Okay, lepas tu baru kali dengan 4 kat depan tu 8x kuasa 2 tambah 20x tolak 12. Okay. Kita susun bagi sama dengan sifar. So, cikgu nak senang. Yang ini semua cikgu pindah belah kanan. Sebab 9 ni lagi besar pada 8 lah. So, bila pindah belah kanan, dia akan dapat x kuasa 2. Tolak 14x. 1 tambah 12. So, tambah dengan 13. Okay. So, yang ni kamu tekanlah guna kalkulator. Cari nilai x. Macam mana nak tekan kalkulator tu? Ingat tak? Okay. On. Mode. Sampai jumpa EQN. Tekan 1. Tekan button this one. Tekan 2. A kita 1. B negatif 14.
And then C 13. So keluarlah jawapan X 13, X sama dengan 1. Ada dua jawapan X 13, X sama dengan 1. Buat jalan kira. So sini jadi X tolak 13, X tolak 1. Okay. Selesai untuk tajuk set. Okay. Next one, soalan nombor 8. Yang ini tajuk persamaan dan fungsi kuadratik. Okay, kita tengok dulu soalan A. Diberi persamaan kuadratik ni mempunyai hanya satu penyelesaian. Bila dia bagi tahu ada berapa banyak penyelesaian, okay, kita akan guna diskriminan, pembeza layan. Apa dia pembeza layan tu? B kuasa 2 tolak 4AC. Ada 3. Sama dengan sifar, lebih besar pada sifar, lebih kecil pada sifar. Sama dengan sifar ni ada satu penyelesaian. Okay, 1.1. Besar ni 2. Kecil tu tak ada. Okay. So soalan A ni ada 1, maksudnya B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan sifar. Okay, kita identify dulu yang mana satu A, B, C. So, bila nak identify, make sure persamaan itu dah sama dengan sifar lah. So, yang ini dah sama dengan sifar. A tu apa dia? Depan X squared. So, 3. B tu apa dia? Depan X. Negatif 6P. C tu yang tak ada X. P. Okay, so kita gantikan dia. B negatif 6P kuasa 2. Buat kurungan ya. Tolak 4. A3 CP sama dengan sifar. So sini akan dapat 36P kuasa 2 tolak 12P. Boleh kecilkan bahagi dengan 12. Okay, so dapatlah 3P kuasa 2 tolak P. Okay, soalan ada sebut nyatakan nilai-nilai P. So jawapan mesti ada 2. So bila kuasa 2 pun jawapan sebenarnya akan dapat 2. So, faktorkan P, kamu akan dapat 3P tolak 1 sama dengan sifar. So, P yang pertama sifar, P yang kedua 1/3. Okay, itu dia. Okay, next one. Soalan nombor B. Soalan nombor B. Soalan B. Okay, yang ni dua punca nyata berbeza. So, guna pembeza layan juga. Bila dua punca nyata berbeza, maksudnya B kuasa 2 tolak 4AC, dua punca. So, lebih besar daripada sifar. Cuma soalan B ni, dia tak bagi sama dengan sifar lagi. So, kamu kena susun dululah. So, dia akan dapat X kuasa 2 tambah X tolak 3K. X tambah K kuasa 2 sama dengan sifar. Okay. So, apa A kita? A depan X squared 1. Apa dia B? Depan X ada 2X. So, depan X yang pertama tak ada nombor. Maksudnya 1 tolak 3K. C yang tak ada X, K kuasa 2. Okay, so kita ganti dalam diskriminan kita. B kuasa 2 tolak 4. A, C lebih besar daripada sifar. Apa dia B? 1 tolak 3K. A, 1, C, K kuasa 2. So, yang ini kembang dapat 1 tolak 6K tambah 9K kuasa 2 tolak 4K kuasa 2 sama dengan sifar. Okay, so bila kamu susun-susun tu, dapat 5K kuasa 2 tolak 6K tambah 1. Okay, bila ada kuasa 2. Okay, bila ada kuasa 2, jawapan kamu akan dapat 2 nilai K. 2 nilai K. Tapi bila dia lebih besar, lebih kecil, kamu kena lukis graf. Okay, so kita identify dulu. Yang ni dah memang setting dia. So kita masukkan dulu. A kita adalah 5. B kita negatif 6. And then C 1. Okay, so memang kalkulator keluar X ya, tapi ini K lah. K kita yang pertama adalah 1. K yang kedua bukan cikgu tak galakkan guna sifar 0.2. Tapi nampak sangat kalkulator. So tekan button pecahan 1/5. So K yang pertama adalah 1.
K yang kedua adalah 1/5. Tapi bila julat, kamu kena lukis graf senyum. Okay, graf senyum kita label 1/5. So 1/5 di sini, 1 dekat sini lebih besar. Seluar besar pakai dekat luar, so lorek di luar. So bila ada dua kawasan, cara tulis yang pertama K ke belakang lebih kecil daripada 1/5. Kawasan kedua K ke depan lebih besar daripada 1. Okay. Next one. Soalan nombor 9. Okey, soalan nombor 9 masih lagi tajuk persamaan dan fungsi kuadratik. Okey, diberi alfa dan beta adalah punca-punca. So, bila punca-punca ni, kita guna SORPOR. Okey, SORPOR. Kena hafal lah formula SORPOR. SOR maksudnya hasil tambah punca. Sum of roots. Sum. Apa formula dia? Negatif B per A. Apa maksud SOR tadi? Hasil tambah. So, apa yang nak kena tambah? Alfa tambah beta. Sama dengan formula dia negatif B. Apa B kita? Tulis balik. A adalah 3. B adalah negatif 5. C adalah negatif 7. So, negatif B kita negatif 5 per A kita 3. So, jawapannya 5/3. Dah jawab untuk yang pertama. Alfa tambah beta. Okay. Next one adalah POR. Kena hafal ya formula ni. POR ni product of roots. Hasil darat punca. Apa formula dia? C per A. So apa C kita? Negatif 7. Saya cikgu tulis balik. POR tadi product of roots. So punca kita adalah alpha beta. So bila kali kita akan tulis alpha kali beta. Dapat negatif C, negatif 7, A, 3. Dah. Tu saja. Okay. Ada pelajar yang cari guna kalkulator. X1 berapa, X2 berapa. Lepas tu dia tambah. And then lagi satu dia kali. Pun boleh tapi panjang sikit lah. Okay. Okay. Next one. Soalan B. Bentuk persamaan kuadratik. Okay. Bila dia suruh buat persamaan kuadratik. Kamu kena hafal X squared. Tolak. X tambah. Apa nak bubuh dalam kurungan cikgu buat tu? First one adalah SOR. Second one adalah POR. Okay. Tapi kali ni punca dia dah lain. 2 alpha dan 2 beta. So kamu kena cari new SOR. Okay. Yang terbaru punya SOR. Okay. Macam mana nak cari yang terbaru tu? Tambah dua-dua. 2 alpha tambah 2 beta. Tak boleh tambah. Sebab berbeza. So apa yang kita kena buat? Okay. 2 ni kita faktor alfa tambah beta. So alfa tambah beta ambil yang ni. So 2 kali 5/3 dapatlah 10/3. Lepas tu cari sahabat dia. Mu POR. Okay. POR tu maksudnya kali. Apa yang nak kena kali? Punca yang baru. So 2 alfa kali 2 beta. So kamu akan dapat 2 kali 2, 4 alfa beta. Apa dia alfa beta? Negatif 7/3. So dapatlah negatif 28/3. Okay. So nilai yang ini ganti dalam yang ni. Ganti pula dalam tu. So dapatlah persamaan kuadratik. So kamu akan buat X kuasa 2 tolak SOR 10/3. X tambah POR negatif 28/3. Jangan lupa sama dengan sifar. Cuma jawapan tak boleh ada pecahan. So kita kali semua dengan 3. So jawapannya 3x squared tolak 10x tambah tolak 28 sama dengan sifar. Okay. Okay. Next. Kita kena pergi laju lah. Kalau tak nanti for video ni jadi panjang, kamu bosan pula. Okay. Next. Soalan 10 tajuk vektor. Okay. Rajah menunjukkan vektor A, B. Vektor A ke B. Okay. Ungkapkan A pergi B ni macam mana. Okay. Ni sebenarnya guna kaedah translasi saja. Cuma dia nak bentuk XI, YJ. So kalau translasi A pergi B. A pergi B. So 1, 2, 3. Sini 3 ke depan.
And then 1, 2, 3, 4. 4 ke atas. So kalau translasi kamu akan tulis macam ni. 3, 4. So samalah macam ni. Jangan tulis 3, 4 macam tu. Okay. So kita nak bentuk IJ. So jawapan dia adalah 3I tambah 4J. Dah. Tu saja. Senang je. Okay. Soalan B. Unit vektor. So unit vektor ni nak dapat unit vektor. Apa formula unit vektor? Sebab tak bagi formula unit vektor. 1 per magnitude. Kali dengan vektor. Okay, ini kamu kena hafal. So first step kena cari vektor dia. Ada dah vektor dia yang ni. 3I tambah 4J. Magnitude dia kena cari. Magnitude tu bahasa pasarnya adalah jarak dia. Berapa jarak AB? Gunalah Pythagoras theorem sebab dia adalah sengit. Okay? Dia sengit kat situ. So magnitude-nya. Macam mana cari magnitude? Guna Pythagoras theorem. 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Punca kan dapat 5. Okay? So apa vektor unit dia? Kan tadi cikgu bagi formula. Vektor unitnya adalah 1 per magnitude 1 per 5 kali dengan vektor dia. 3I tambah 4J. Dah selesai. Tu saja. Okay. Next. Masih lagi tajuk vektor. Okay. So kalau yang ini soalan macam ni kita kena label lah gambar dia ya. Okay. Data rajah 11 menunjukkan segitiga OPQ. E adalah titik pada PQ dengan keadaan nisbah dia PE 1, EQ 2. Okay, dan F ialah titik tengah. So titik tengah cikgu buat tanda macam ni lah, maksudnya sama panjang. Okay, lepas tu dia bagi OP 3X. So label O pergi P buat anak panah 3X. Okay, and then OQ. O ke Q. O pergi Q semua ni 6Y. So cikgu tak mau tulis 6Y. Cikgu nak tulis apa? Cikgu nak tulis macam mana pula? Cikgu akan tulis sini 3Y. Sini pun 3Y. Okay, sebab kita tahu F tu adalah titik tengah. Okay, so soalan A1 ni pun sebenarnya kalau salah tu macam berdosa besar lah. So apa dia OF? O pergi F. Terus dapat. Jawapannya adalah 3Y. Dah. Okay. So, tu macam buta-buta nak bagi markah je tu. Soalan kedua. O pergi E. So, O pergi E. Macam mana nak O pergi E? So, guna konsep penambahan vektor. O. Okay. Nak start pada O, ending E. Tengah-tengah, mesti huruf yang sama. Apa dia? Kamu boleh pilih Q, boleh pilih P. Tapi cikgu ambil P. Okay. O, P, P, E. Kononnya pendek sikit lah. So, OP kita ada 3X. PE kita tak ada. Bila dia sekerat jalan saja, nak cari PE. Okay, PE adalah 1 per 3. Mana datang 3? 1 tambah 2 daripada PQ. Okay, PE adalah 1 per 3 daripada PQ. So, PQ macam mana nak cari? PQ nak cari P. Apa nak letak tengah-tengah? P pergi Q, letak tengah-tengah ada O. P, O, O, Q. So, 1 per 3. P pergi O, anak panah terbalik. Sepatutnya O pergi P. So, bila terbalik, negatif 3X. Okey. Tambah O pergi Q. O pergi Q, anak panah sama. Hujung-hujung, so 6Y. So, dapatlah dekat sini jawapannya sepatutnya adalah negatif X tambah 2Y. Okay. So, PE adalah negatif X tambah 2Y. So, jawapan akhir untuk OE adalah 2X tambah 2Y. Okay. Next. Tengok soalan B. Okay. Diberi PG sama dengan HPF, OG sama dengan KOE. Okey, dia suruh ungkap saja OG. Tapi nak huruf H juga. So, bila nak huruf H juga, kamu kena guna yang ni. Jangan guna ni. Walaupun ni OG, ni pun OG. Tapi sebab dia nak huruf H. So, yang pertama tu, okay, kita nak OG.
Tapi nak guna PG. So, O, sini G. So, yang ni kena letak P juga. Okay, sebab nak PG tu supaya ada H. So, sini P. Okay, O ke P. O ke P kita ada kan? O ke P, apa dia O ke P tadi? O pergi P adalah 3X. Tambah P pergi G. PG adalah HPF. Ikut soalan bagi ni. HPF. So, P pergi F. Kita ada tak P pergi F? Mana P pergi F? Yang ni tak ada pula. So, kena cari apa dia P pergi F. P, F. Apa nak letak tengah-tengah? O. P-O-O-F. P-O-O-F. Apa dia P-O? Anak panah terbalik. Negatif 3X. Apa dia O-F? Anak panah sama. 3Y. Okay. So, ganti dekat sini. So, OP adalah 3X tambah H. Sini negatif 3X tambah 3Y. Okay. So, kamu kembangkan jawapan tu. Sini akan dapat 3X tolak 3HX tambah 3HY. Yang ni ada 2X, kita combinekan dia. So, 3 tolak 3H, vektornya X tambah 3HY. Okay? Itu saja. Okay? Soalan yang kedua, dia nak OG dalam K. Nak K. So, memang dah ada OG kat sini. So, kita ambil terus. Okay? Yang kedua tu, dia nak OG sama dengan K. OE. Okay? Kita ada tak OE? Ada. Mana datang OE? OE yang ni. Yang kita cari tadi. So, K adalah OE adalah 2X tambah 2Y. So, kamu kembangkan saja 2KX tambah 2KY. Dah. Selesai. Okay. So, next one. Soalan yang terakhir. Tajuk geometri koordinat. Okay. Rajah 12 menunjukkan satu garis lurus. Okay. Selari. So, bila nampak perkataan selari, kecerunannya sama. Okay. Cikgu buat anak panah macam ni. So, kalau kamu tengok, untuk garis yang pertama ni, yang ke atas ni, kamu kena ingat persamaan Y sama dengan MX tambah C. Okay. So, M. Yang ni dah, depan X ni adalah M. So, M kita adalah B tambah 3. M1. Okay. Untuk garis yang kedua, yang depan X ni adalah M. Termasuk negatif. So, M2 adalah negatif 3B tolak 4. Okay, soalan suruh cari nilai B. So, kita hanya ada informasi dia adalah selari. So, kita samakan dia soalan A tu. M1 sama dengan M2. Apa dia M1? B tambah 3. Apa dia M2? Negatif 3B tolak 4. Okay, itu saja. Yang ini tak ada, bukan tak ada lah. Mat ada. Tapi sebenarnya lebih kepada matematik bila garis selari. Okay, so yang ni B tambah 3 sama dengan negatif 3B tambah 4. So lah dapatlah nilai B. Berapa nilai B? 1/4. Okay, selesai untuk soalan A. Okay, kita tengok soalan B. Bercampur pula MBI dia. A straight line AB. Okay, a straight line AB, garis lurus AB berserenjang. Nampak perkataan serenjang ni maksudnya M1 kali M2 sama dengan negatif 1. So, ada satu garisan serenjang maksudnya 90 darjah. Okay. Cari persamaan garis lurus. Nampak persamaan garis lurus, terus bayangkan Y sama dengan MX tambah C. Wajib tahu dua benda daripada 3. M, titik yang dia lalu atau C. C ni dalam exam jarang bagilah. So, titik yang dia lalu adalah 2, 3. So, tugas kamu kena cari M. So, kita cari dulu M untuk garisan yang ada ni. Yang ni. Apa M dia? M dia adalah B tambah 3. So, kita dah dapat dah B tadi. So, M adalah B. Apa dia B? 1/4 tambah 3. So, dapatlah 13/4. Okay? 13/4. So,
M kita bukan 13/4. Sebab dia serenjang, bukan selari. So, kamu kena guna formula yang ini. Macam mana nak guna tu? Okay, M kita adalah M1. M1 kita tahu 13/4 kali M2 sama dengan -1. So, kecerunan yang sepatutnya ni pindah belakang. Dapat -4/13. So, barulah boleh ganti dalam Y sama dengan MX tambah C. So, Y, apa dia Y? Titik Y, 3. M, -4/13. X adalah 2 tambah C. Ni kamu kira lah dapat berapa C-nya. Cikgu bagi siap jawapan. C adalah 47/3. Okay, so jawapan akhir persamaan kita adalah Y sama dengan -4/13 X tambah 47/3. Okay, selesai. So, selesailah untuk kertas 1 bahagian A. Okay, 64 markah. Okay, terima kasih.